Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Sihat? Ya, Alhamdulillah. Ustaz sihat? Alhamdulillah. Dah makan ke? Makan dah belum? Belum. Pergi ambil makanan dulu. Kaira dah makan, Kaira? Belum. Pergi ambil makanan, pergi ambil makanan. Go, pergi ambil makanan. Oi, pagi nak start kelas tak makan tu ni. Pergi ambil makanan. Go, pergi ambil makanan. Ustaz. Saya tak lapar. Ambil air ke minuman. Saya tengok kamera ke? Ambil lah minuman ke apa ke. Ambil air ke apa ke. Tak nak makan. Dah Ustaz dah makan. Alhamdulillah Ustaz makan. Makan sikit-sikit je. Sekurang-kurangnya lapik perut. Awak panjang lagi perjalanan hari ni. Kejap lagi takut tak sempat. Pergilah ambil roti ke apa ke. Lapik perut sikit. Okay lah sementara. Pergi ambil makanan. Ambil makanan. Sian, pukul 8 kelas tak boleh. Kesihatan tu mula-mula sekali. Kelas juga. Okay. Sementara tu kawan-kawan awak ni baca mak surat dulu lah. Apa yang ambil makanan? Sementara tu saya baca mak surat dulu. Boleh ikut. Okay. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hafiz? Hafiz. Dah makan belum? Belum. Pergi ambil makanan. Go. Pergi ambil makanan. Sementara tu saya nak baca mak surat dulu sambil tu. Pergi ambil makanan. Jangan mula kelas dengan tak makan lagi. Pergi. Saya tak makan sebab saya puasa. Okey. Baik. Sahur dah? Tak. Aduh, pergi sahur dulu. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Kaisha? 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 Ya Ustaz. Kaisha dah makan belum? Belum. Pergi ambil makanan. Makan, pergi makan. Ambil makanan, makan. Jangan tak makan tu pagi-pagi ni. Okey. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Haris? Haris. Haris Haikal? Ya. Dah makan belum? Belum. Pergi ambil makanan. Go pergi ambil makanan. Go. Sarapan dulu. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. La infisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Okey. Okey. Kejap. Ain. Okey, Ain, Ain. Ya. Ain dah makan belum? Belum. Pergi ambil makanan. Pergi ambil makanan. Go. Pergi ambil makanan. Nur Sofia dah makan belum? Belum. Pergi ambil makanan. Pergi ambil makanan. Insyirah dah makan belum? Belum. Pergi ambil makanan. Apa ni? Ustaz, makanan tak siap lagi. Makanan. Tak ada. Makanan tak ada? Awak roti ke apa tak ada? Kalau tak ada minum Ha. air. Pergi minum air. Sudah Saya ingat saya ingat nak makan potato tadi. Tapi dah Ah, potato okey. dah depan mata. Pergilah ambil minum air jangan. sikit. Munir dah makan belum? Tak elok. Pergi ambil makanan. Anak-anak murid ustaz. Apa tak eloknya makan ini. potato boleh? Pergi ambil makanan. Awak, Ustaz saya tak ada makanan, tak apa. Minum air. Minum air. Pergilah bancuh ke. Ustaz, apa pun tak ada rumah saya Ustaz. Sekurang-kurangnya minum air kosong. Minumlah air kosong ke apa ke. Kemudian makan angin ke. Makanlah apa pun. Makan angin. Makan. Boleh tu makan angin. Dan murid Ustaz, sebelum kita mulakan kelas, ingat. Ustaz benarkan, contohkan kelas awak setiap hari Selasa pukul 8 pagi. Kemudian yang lain tu pukul 9.20. Pukul 8 ni Ustaz tahu ramai yang tak sempat. Pastikan mulakan kelas dengan makan. Awak masuk kelas lambat sebab awak makan, Ustaz tak marah. Tapi kalau awak masuk lambat sebab awak tidur bangun lambat, tu Ustaz marah. Makan kena makan dalam murid Ustaz. Dulu cikgu Ustaz buat macam tu, so Ustaz kena buat kat awak macam tu. Cikgu Ustaz halau keluar. Siapa tak makan keluar sekarang, pergi makan. Tu cikgu Ustaz elok. Allah jahat ya. Kalau cikgu tak makan, kita salah cikgu. Tak, memang Ustazah Ustaz. Ustazah Ustaz memang dia ajar macam tu. Masuk kelas tanya, siapa tak makan lagi? Tak makan dia kata keluar, semua yang tak keluar pergi makan. Dia suruh pergi makan. So Ustaz tak nak macam tu. Saya dapat bayangkan kalau guru tak dapat makan, kita ada guru pula. Tak adalah. Ustaz makan. Masalahnya Ustaz makan. Ustaz rasa sedih lah Ustaz dah makan, awak tak makan. Jangan. Boleh silakan. Siapa nak tanya silakan. Okey, ingat pastikan selepas ni pastikan awak mulakan kelas. Bukan kalau Ustaz je. Esok ke, lusa ke, setiap hari pastikan mula dengan makan. Sikit pun tak apa. Ustaz, saya ada kurma. Makanlah sebiji kurma. Makan, minum air. Dah cukup. Pastikan makan. Ustaz rasa sedih kalau awak ni tak sempat makan. Okey. Ni Haras. Ni Haras ni tak makan lagi ni. Ya Kaisha. Awak nak tanya apa? Silakan. Assalamualaikum Haras. Haras. Haras dah makan belum? Belum. Haras, pergi makan dulu Haras. Ambil makanan. Pergi ambil makanan, makan depan kelas. Okey, ya. Jangan mulakan kelas dengan perut kosong. Ustaz tak marah, Ustaz rasa sedih. Ustaz rasa sedih. Ustaz jangan Ustaz depress lah. Apa? Sekurang-kurangnya Ustaz depress tak adanya Ustaz nak menyalakan bunga api kat telinga Ustaz. Dia bukan telinga ya. Itu apa? Tangan?
Okey. Okey, kita boleh mula Okey, kita dah boleh mula. Okey, sambil-sambil tu pastikan awak ambil makanan awak. Ambil makan sikit. Oi, tak makan ni. Susah. Kejap lagi dah lah rehat 20 minit. Ustaz dah makan ke? Dah Ustaz dah makan dah. Alhamdulillah. Baiknya Ustaz makan. Sebab Ustaz mengawal. Dia baru pukul 6. Okey. Makan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Okey, kita start kelas kita dengan istighfar dulu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita. Okey. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tak, semalam malam semalam rumah saya Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rashid, ya Fattah, ya Alim, iftah qulubana ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha bijaksana dan yang maha berilmu. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu serta kebijaksanaanmu agar kami dapat menjadi khalifah-Mu di dunia ini. Amin. Allahumma inna naj'aluka fi rukuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddil syannahum wa farriqa jam'ahum wa syatti kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa zallik alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya mu'min ya Allah. Allahumma ya munzil kitab ya mujib ya sahab wa ya hazimal ahzab izimhum wa sana alaihim. Amin. Tahu tak doa apa tu? Tahu. Kunut. Apa nama doa? Doa kunut. Kunut nazilah. Okey. Yo. Okey, baca Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Okey, anak-anak murid Ustaz harapkan awak. How do you beat the snake? Apa pula tu? Anak-anak murid Ustaz harapkan Okey, Ustaz harapkan awak semua dalam keadaan yang sihat dan juga dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang baik. Damiani, Damiani. Damiah? Ya. Damiah ni dah makan belum? Belum. Pergi ambil makanan. Allah Allah. Dalam banyak-banyak. Pergi ambil makanan. Go, pergi ambil makanan. Jangan mulakan kelas dengan tak makan. Pergi makan. Ambil makanan. Go. Ambil lah apa pun. Semua Ustaz tanya semua tak makan lagi. Jangan macam tu. Sedih Ustaz. Makan. Kena makan. Okay. Ada anak murid Ustaz. Pertamanya Ustaz nak kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas sebab Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi bagi kesempatan kepada kita, masih lagi bagi kesihatan yang baik kepada kita, masih lagi Allah Taala bagi macam-macam kepada kita. Dalam saat orang lain tak boleh makan, alhamdulillah kita boleh makan. Dalam saat orang lain tak boleh nak masuk kelas, alhamdulillah kita boleh buat kelas. Anak-anak murid Ustaz, pagi ni Ustaz ada 2 berita sedih. Oh Ustaz, mula-mula kelas dah sedih dah. Tak. Ustaz nak kita sama-sama bersyukur. Kenapa? Okey, anak-anak murid Ustaz dengar sini. Kaisha, kejap lagi Ustaz jawab soalan awak Sekejap lagi soalan kita. Okey.
Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini tak masuk hadis yang kita bincang. Ini Ustaz nak bagi tahu hadis lain. Anak-anak murid Ustaz, Nabi Muhammad sallallahu. Kenapa pula tu? Kalau ia pun lapar, janganlah saya menguap macam tu. Orang menguap mengantuk pun ada. Orang menguap lapar. Mana Anak-anak tahu murid Ustaz. dia ikut beruang. Anak-anak murid Ustaz, Nabi Muhammad SAW kata apa? Ada 2 nikmat yang kita selalu lupa. Anak-anak murid Ustaz, dengar baik-baik. Ustaz. Ada 2 nikmat yang kita selalu lupa. 2 nikmat ni memang kita selalu lupa. Nabi Muhammad kata, bukan Ustaz kata. Yang pertama nikmat apa? Nikmat hidup. Yang pertama nikmat sihat. Yang kedua? Nikmat mati. Nikmat masa lapang. Anak-anak murid Ustaz, masa lapang tu apa? Ada kelas sebelah, kelas mana tanya Ustaz, masa lapang tu apa? Free time lah. Masa kosong awak tak ada buat apa. Anak-anak murid Ustaz, mungkin masa lapang ni awak tak rasa sebab awak memang tengah lapang pun. Tapi saya tak ada masa lapang, Ustaz. Macam banyak je. Tak banyak. Okay. Anak-anak murid Ustaz, sekarang ni Ustaz nak terangkan awak berkaitan dengan nikmat sihat. Allahu Akbar. Bila kita terangkan berkaitan dengan nikmat sihat, ramai dalam kalangan kita termasuklah Ustaz. Kadang-kadang kita lupa yang kita ni sihat. Sampailah kita sakit, barulah kita rasa seronok, ya Allah kita tengah sihat. Anak-anak murid Ustaz, sekarang ni kita tak rasa. Saya lain Ustaz. Saya ingat saya sihat sampai saya lupa saya sakit. Tak penat lah. Bangun pagi. Ya contoh macam sekarang Ustaz, saya penat lah Ustaz. Betul, Ustaz faham awak penat sebab tu Ustaz suruh awak makan. Anak-anak lepas tu murid sebab tu saya lepaskan kelas awal 5 minit. Awak lepas 5 minit ke rehat 5 minit? Lepas 5 minit. Rehat tak nak, rehat nanti semua balik. Kita akan tengok nanti. Okey, anak-anak murid Ustaz, nikmat sihat ni adalah nikmat yang selalu kita lupa. Ustaz ada cerita. Pagi-pagi ni Ustaz tak nak masuk belajar lagi. Ustaz nak cerita kepada awak kisah-kisah sebenar supaya awak rasa bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Cuba tengok gambar ni. Tengok gambar ni. Anak-anak murid Ustaz. Apa tu? Okey, sekarang ni kita tengok lah. Kita estimate lah. Ustaz nak tanya awak. Dalam tengok cara badan baby ni, awak rasa dia berapa umur dia? Estimate lah, estimate. Apa? Bulan. Bulan apa? Bulan apa? November. Yang dia lahir yang kita kena COVID kan? Bukan. Jangan buat cerita pula. Bukan. Ustaz nak kira. Kelas. Okey, kalau dari pengiraan saya, daripada pembelajaran saya lah. Ya. Saya mengukur budak ni dalam 2 bulan. Okey, anak-anak murid Ustaz, bila kita tengok ni, kita boleh kata tak lebih daripada setahun. Setuju tak dengan Ustaz? Betul, Okay, setuju. pertama tak lebih daripada setahun lah. Tak lebih daripada setahun. Paling kurang pun mungkin 6 bulan lah. Ya, tak sampai. Dekat-dekat nak setahun lah. Okay, Ustaz tanya awak. Adik ni sakit apa? Cuba awak tengok. Awak rasa adik ni sakit apa sebenarnya? Jangan kau nak kata tiba-tiba dia ada COVID pula Kanser. Kenapa awak cakap adik ni sakit kanser? Sebab dia botak. Pandai. Yok. Anak-anak murid Ustaz. Baby betul. takkan nak keluar kalau tak ada apa banyak. Anak-anak murid Ustaz, betul. Adik ni mengidap kanser. Kau cakap betul. Apa ya? Semua. Betul lah, orang kanser botak. Kebanyakan pesakit kanser, kepala dia akan botak sebab rambut akan luruh. Jatuh gugur. Jangan jadi hantu sudah. Anak-anak murid Ustaz, kalau awak nak tahu, Ustaz nak cerita awak. Kanser ni, berapa bulan? Okay, Ustaz tanya awak satu Bukan soalan. Kanser ni ada berapa stage? 4. Bagus. Kanser ni ada 4 stage. Dia budak First ni stage, sabar. Second stage, third stage, fourth stage. Ustaz nak tanya awak, dalam first stage sampai fourth stage, mana yang paling teruk? Fourth stage. Everybody know for. Fourth stage Budak merebak dah kat badan. Fourth stage adalah yang paling teruk sekali. Ustaz tanya awak. dia tak boleh diselamatkan. Ya, fourth stage ni ibaratnya peluang dia untuk dia teruskan hidup sangat-sangat nipis. Maksudnya dia dah tunggu masa je. Selalunya fourth stage. Fourth stage ni macam coronavirus. Lebih kurang. Corona bukan kanser Corona bukan kanser Okey. Corona dia penyakit. Terus Ustaz nak tanya awak. Awak tengok adik ni kan? Awak agak-agak dia kanser tahap berapa? 4. Kanser tahap 3.
Anak-anak murid Ustaz, untuk pengetahuan awak, adik kita ni adik yang umur dia lagi muda daripada kita. Jauh Muda lagi sangat. muda daripada Ustaz. Adik Tahu ni berbulan-bulan. mengidap kanser tahap 4. Dia dah berada di kanser yang di tahap 4 dan awak tahu dia kanser apa? Cancel apa Ustaz? Otak. Allah. Anak-anak murid Ustaz, bila kita tengok ni Allahu Akbar, dia kanser otak anak-anak murid Ustaz. Dan kanser otak dia tu, jangkitan kuman dia tu, sel-sel dia tu merebak sampai ke tulang belakang dia. Tulang belakang. Anak-anak murid Ustaz, awak boleh awak boleh duduk disebabkan tulang belakang awak kuat. Ustaz, ni Awak gambar boleh sama, tunduk disebabkan tulang belakang awak kuat. Awak boleh angkat barang disebabkan tulang belakang awak kuat. Kalau tulang belakang awak tak kuat, awak boleh jadi lumpuh, awak tak boleh nak buat apa. Awak boleh bayangkan Allah Ta'ala uji kepada adik kita ni. Dia anak kawan Ustaz. Dia anak kawan Ustaz. Dia ni umur tak berapa bulan. Dan tak berapa bulan, last kali Allah Ta'ala uji dia. Allah Ta'ala uji kepada mak dengan ayah dia. Dia dapat kanser 4th stage. 4th stage kanser otak. Dia, awak nak baca cerita Dia ni. selamatkan. Dia ada cerita-cerita dia. Okey lah, Ustaz tunjuk kat awak lah. Ini sampai tahap ni. Screenshot je lah. Screenshot nanti baca. Tak ada. Sini. Awak baca dekat sini. Dia kata apa? Lebih kurang setengah jam lepas itu pakar bedah otak jumpa ibu dan abi. Abi tu ayah dia. Wallahi, berita yang dibawa sangat menyentap hati. Keputusan makmal dah keluar. Ketumbuhan adik sejenis kanser dan kini berada pada tahap 4. Terlalu ganas dan cepat merebak. Nampak? Maksudnya memang dah terlalu teruk. Sampailah sekali ada banyak lagi. Kelas malam Ustaz bagi diorang baca. Kelas narasi Ustaz bagi diorang baca. Tapi tak habis. Sampai merebak ke tulang belakang. Anak-anak murid Ustaz, ini muka adik dia. Tapi Ustaz tak boleh tunjuklah muka adik dia tu. Ustaz tunjuk ni je. Ustaz, parents dia ada ke yang kena kanser? Nenek dia ke? Wallahualam, good. Maksudnya Haras ni tahu ilmu Sebab kanser ni berketurunan. Ya, selalunya orang cakap kanser ni keturunan. More Orang likely cakap, kalau tapi Allah ni kalau dia nak bagi anak-anak murid Ustaz, dia boleh bagi tanpa ada keturunan sekalipun. Wallahualam, mungkin dia ada keturunan, kata Ustaz tak tahu. Tapi, betul sebab moyang. ya, boleh jadi benda tu tak ada pun benda tu, tapi Allah Ta'ala nak uji. Anak-anak murid Ustaz, ini adik kita. Adik kita yang mana dia sakit. So kalau kita nak kata Ustaz, saya muda lagi, awak jangan rasa. Kenapa dia tutup mata Ustaz? Mungkin dia adalah tu, dia orang nak bagi treatment apa kan. Ustaz tanya awak, last kali apa treatment terbaik yang doktor bagi kepada adik kita ni? Siapa boleh bagi tahu kat Ustaz? Apa treatment terbaik yang doktor bagi dekat dia? Treatment tu apa treatment? Rawatan terbaik. Treatment. Apa rawatan terbaik yang doktor fikir-fikir, doktor kata okey, kita buat treatment ni terbaik untuk dia. Doktor nak operate dia. Doktor dah operate dah otak dia, tapi ketumbuhan tu ada yang tak boleh buang. Punyalah kesan itu sampai tak boleh buang. Anak-anak murid Ustaz, untuk pengetahuan awak, last kali doktor bagi treatment dia apa? Treatment dia bawa balik rumah. Duduk dengan Genius potato no shall. Treatment dia apa? Duduk dekat rumah. Sebab apa? Anak-anak murid Ustaz rasa doktor pun dia nak kata apa? Biarlah adik ni habiskan umur dia yang selebihnya dengan mak dengan ayah dia. Nampak anak-anak murid Ustaz? Wallahualam, mungkin treatment terbaik dia duduk dekat rumah, tenang, daripada duduk kat hospital. Macam ni tu. Bising sana, bising sini, orang jadi sakit. Anak-anak murid Ustaz, ini Allah Ta'ala uji adik kita ni. Sekarang Ustaz nak bagi tahu. Allah Ta'ala uji salah seorang daripada cikgu kita. Dengar sini. Sekarang ni Ustaz, kenapa Ustaz nak cerita ni? Ustaz nak suruh kita ni sama-sama bersyukur. Ada cikgu salah siapa dia Ustaz? Ustaz pun tak tahu. Ustaz nak Genius potato no. Siapa bagi tahu tu? Siapa bagi tahu tu? Sabira. Macam mana awak tahu? Sebab teacher Sabira tak ada semalam waktu hafazan. Betul. Anak-anak murid Ustaz, sekarang ni dia kata dia nak buat kelas sampai pukul 6. Kita okey. Anak-anak murid Ustaz, ayah teacher Sabira sekarang ni tengah duduk dekat hospital Selayang. Allah. Kenapa anak-anak murid Ustaz tiba-tiba level oksigen, maksudnya oksigen yang berada rendah dalam badan ayah teacher Sabira ni turun drastik turun. So ayah teacher Sabira ni kena bernafas, dia macam dia tak cukup bernafas, dia macam bila awak tak cukup nafas awak kena macam tu.
So Macam rasa sesak nafas tu. dia rasa sesak nafas. Anak-anak murid ustaz. Ayah pakcik tu keluar ke? Pakcik tu keluar ke? Kalau keluar selalu oksigen kurang kalau keluar. Wallahu alam. Kemudian anak murid ustaz, kemudian doktor ni dia minta kebenaran family teacher Sabirah ni, tanya-tanya macam mana, boleh tak nak tidurkan ayah teacher Sabirah. Maksudnya macam mana tidur? Dia nak tidurkan, maksudnya dia nak tidurkan lah istilahnya. Nur, awak tanya mak awak doktor, cuba tanya mak awak apa maksud tidurkan. Dia akan masukkan satu ubat, dia akan masukkan satu tu untuk dia bagi tidur, kemudian letakkan incubator, alat bantuan pernafasan. Tahu. Okay. Doktor menerangkan bahawa selepas ini, tengok. Ayat teacher Sabirah, Ustaz baca. Doktor menerangkan bahawa selepas ini ayah berisiko untuk tidak seperti sedia kala. Maksudnya ayah dia akan ada efek selepas ni. Anak-anak murid Ustaz. Ayah dia ada efek kat mana tu? Otak ke? Wallahu alam. Anak-anak murid Semalam Ustaz. cerita pasal ulat. Hari ni cerita pasal Ya, dengar sini. Okay, anak-anak murid apa Ustaz. ni? Kenapa Ustaz nak cerita? Ustaz nak kita ni bersyukur. Ustaz, What is awak this? kita ni dah terlalu dengar banyak berita gembira. Hari ni pagi-pagi lagi Ustaz bagi cerita yang sedih. I Kenapa must anak-anak murid Ustaz? Ustaz nak kita bersyukur. Ya Allah, Alhamdulillah bila kita tengok mak dengan ayah kita, ya Allah, Alhamdulillah. Doktor Mak dengan Jangan ayah kita sampaikan sihat. berita ni kat Mak Yasin. Okay. Doktor Dengar, so berkata sekarang ni nasihat. kita pagi-pagi ni kita kalau boleh, Ustaz yakin anak Ustaz, awak semua adalah anak-anak yang baik. Awak semua adalah anak-anak yang baik dan Allah terima doa awak. Ustaz yakin Allah terima doa. Kita doakanlah adik tu walaupun dia dah stage keempat, kita doakan supaya Allah hilangkan ataupun Allah bagi yang terbaik. Kalau Allah yang terbaik tu dengan ambil nyawa dia, kita doakan yang terbaik untuk dia. Dan kita doakan kepada ayah teacher Sabirah. Ayah teacher Sabirah ni kita doakan supaya ayah teacher Sabirah ni boleh sembuh seperti sedia kala. Sebab kita belajar dalam tauhid, kita belajar yang Allah ni berkuasa. Allah boleh buat apa yang dia nak, dia boleh hilangkan sekelip mata. Faham? Betul. Allah, pagi-pagi dah cerita sedih. Ya, bukan sedih. Ustaz nak bagi tahu kat awak. Okey, tak apa Azim. Tak apa, terima kasih Azim. Ustaz, Ya. saya akan haunt you in your dreams. Okay, so kita doakan Bisa. supaya kawan-kawan kita siapa je semalam lagi Ustaz sedih. Anak-anak murid Ustaz, Cerita Ustaz hari tengah pagi kelas. lah. Ustaz tengah kelas, dengar betul-betul. Ustaz tengah kelas darjah 5. Ustaz ceritalah macam ni, adik kita ni ada kena kanser. Tiba-tiba satu orang pelajar tu. Ustaz, They cry. Okay. Ustaz. Mula-mula dia kata, Ustaz, nenek saya kanser. Okay, Ustaz kata. Lepas tu last sekali dia sebut pelan-pelan, Ustaz. Mak saya kanser, Ustaz. Aduh, Ustaz waktu tu Ustaz dah rasa nak nangis lah. Aduh, Ustaz kata. Tapi Ustaz kata kita doakan supaya siapa saja yang ditimpa kesakitan, sama ada awak ke. Azim kata, Ustaz, saya sakit, Ustaz. Sakit apa Azim? Sakit hati, Ustaz. Ustaz doakan hati awak sembuh, Azim. Anak-anak murid Ustaz, Ustaz ada kawan-kawan Ustaz yang pun sakit macam tu juga. Ustaz cerita kat awak, ada satu orang kawan Ustaz, How do you get nowhere? dia kanser mata. Tahu kanser mata? Kanser mata dia tu Kanser mata boleh menyebabkan buta tu. bukan buta, Hafiz. Kawan Ustaz punya ni, mata dia sampai terkeluar. Mata ni terkeluar. Ustaz jumpa dia, mata dia terkeluar. Lepas tu Ustaz kata, Allah Abah, nama dia Nizar. Ustaz kata, Nizar kenapa ni? Dia kata, dia kanser. Nizar. Bukan Syed Nizar. Dan kawan Ustaz dah meninggal dunia dah. Disebabkan sakit. Ni mata awak bayangkan mata ni. Mata dia terkeluar. Mata awak kat dalam Pasti kan? dia bergayut kan? Sebab ada urat tu. Bukan. Dia terkeluar. Dia terkeluar ni. Mata terkeluar. Tapi Allahu Akbar. Last kali Ustaz jumpa dia, dia pun tanya macam mana ni semua. Dia pun ada jumpa makan-makan ubat semua. Last kali Allah Ta'ala sayang dia. Dan dia ni adalah hafiz Quran. Dia hafal Quran. Dia hafiz Yang Quran. ni ke yang tahu mana dalam Quran salah? Tak. Itu orang lain. So Allah Ta'ala sayang dia dan Allah Ta'ala ambil nyawa dia. So anak-anak murid Ustaz, kenapa Ambil Ustaz cerita nyawa? Yelah, takkan ambil kau pula. Ya, ambil nyawa ni maksudnya Allah ambil nyawa dia lah. Apa maksud ambil nyawa? Dia meninggal lah. Aduh. Okay, so anak-anak murid Ustaz, so pagi-pagi ni Ustaz nak kita semua sama-sama. Pertama, kita kena banyak bersyukur. Allah Ta'ala bagi kita macam-macam dah. Orang lain semua sakit, kita sihat. Okay dah. Pagi-pagi Ustaz cerita ni terus. Supaya apa? Ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, pagi ni aku sihat, ya Allah. Cuma panas je tak buka kipas ni. Kejap lagi Ustaz buka kipas. Allahu Akbar. Okay. Okay. Sebab tu kita banyakkan istighfar. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Okay. Kelas. Okay.
Ustaz nak tanya awak. Pagi-pagi ni. Okey, Ustaz nak tanya kepada Ain lah, Ain. Sekarang ni hadis cikgu-cikgu terang berkaitan dengan apa? Ustaz dah nak setengah jam lah. Ciri-ciri orang yang munafik. Good, ciri-ciri orang munafik. Boleh seorang tolong terangkan? Ustaz nak tanya Haras. Tanda-tanda orang munafik, ciri-ciri orang munafik. Dia Ada berapa? bila janji dia mungkir. Good. Yang tu okey. Bila janji dia mungkir. Yang kedua? Dia dia betray orang lain. Apa? Betray. Okey, dia khianat. Apabila diberi amanah dia khianat lagi. Tu je saya boleh fikir. Satu lagi. Cepat. Siapa nak nombor Ustaz? Siapa nak bantu? Lupa dah. Okey, Kaisha. Silakan Kaisha. Dia macam menjatuhkan kepercayaan orang tu. Okey. Dia menjatuhkan kepercayaan orang. Maksudnya dia mengkhianat lah. Ada satu lagi yang awak tak sebut. Dia tipu. Ya, Munir. Thank you, Munir. Wa iza hadasa kazaba. Okey, Ustaz bacakan hadis ni supaya awak kita ambil keberkatan hadis. Anak-anak murid Ustaz. Ini adalah tanda-tanda orang munafik. Orang munafik Ustaz pernah cerita ke awak. Orang munafik ni tempat dia dekat mana? Tempat dia dekat mana? Neraka. Tempat dia dalam neraka. Dalam neraka tu dia duduk dekat mana? Anak-anak murid Ustaz. Neraka Jahannam. Anak-anak murid Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Allah Ta'ala kata apa dalam Al-Quran? Allah Ta'ala kata orang munafik ni dalam neraka, dia duduk neraka yang paling bawah sekali. Awak bayangkan kalau api, awak pegang ke atas pun tak sentuh api lagi dah panas. Tapi bayangkan orang-orang munafik ni, dia duduk dekat dalam neraka bawah sekali. Neraka tu dia yang paling dasar sekali, paling bawah sekali. Maksudnya siksaan dia sangat-sangat berat. Ustaz pernah ceritakan kepada awak, orang-orang munafik ni adalah orang yang berpura-pura. Dia tunjuk kata dia baik tapi dalam hati sangat-sangat jahat. Dia kata dia sayang kepada Rasulullah tapi sebenarnya dia benci kepada Rasulullah. Ustaz pernah cerita kepada awak, siapa ketua munafik pada zaman Rasulullah? Apa nama dia? Abdullah bin Ubay. Good, Abdullah bin Ubay. Ustaz pernah ceritakan macam mana waktu dia nak meninggal tu, macam mana Rasulullah treat dia, macam mana Rasulullah layan dia. Anak-anak murid Ustaz, untuk pengetahuan awak, dalam buku tak ada ni, Ustaz cerita kat awak. Abdullah bin Ubay ataupun orang-orang munafik ni, bila diorang meninggal, Rasulullah tak sembahyang kat diorang. Ustaz ulang sekali lagi. Jenazah ataupun orang munafik yang meninggal dunia, Rasulullah tak akan pergi solat jenazah dekat diorang. Nampak? Itu teruknya orang munafik ni. Okey. Okey, apa tadi? Okey, awak dah terangkan tadi. Yang pertama dia apa? Yang teruk. Orang munafik ni dia pengkhianat. Okay, whenever he speaks, in ayatul munafik salas, 3. Ingat 3. Iza hadasa kazaba. Bila dia bercakap dia bohong. Siapa yang bohong ni, ciri-ciri dia ada ciri-ciri orang munafik. Siapa yang kuat berbohong, dia adalah antara ciri-ciri orang munafik. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengar betul-betul. Dah 2 hadis dah kita tengok berkaitan dengan bercakap bohong. Minggu lepas kita belajar hadis apa? Dosa yang paling besar. Siapa ingat dosa yang paling besar? Yang pertama apa? Derhaka kepada ibu bapa. Syirik kepada Allah. Kedua, derhaka kepada mak ayah. Ketiga, bercakap tipu ataupun saksi yang menipu. Tipu juga. Nampak? Hadis tu dah kata berkaitan dengan tipu. Hadis yang ni pun kata apa? Whenever he speaks, he lie. Bila dia bercakap je, dia bohong. Nampak? Dah 2 dah hadis. Rasulullah nak tekankan apa? Orang yang berbohong ni teruk. Siapa yang selalu berbohong, siapa yang selalu menipu, bukan setakat dia dapat dosa yang paling besar, dia juga ada ciri-ciri orang munafik. Bukan Ustaz kata, Rasulullah kata. Sebab tu apa saja yang jadi, jujur. Okay. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji, dia mungkir. Ustaz, esok saya bawa kat Ustaz. Esok saya bawa Ustaz baju yang paling cantik Ustaz. Tiba-tiba esok dia tak bawa pun. Dia sengaja mempermainkan janji dia. Orang yang selalu mempermainkan janji adalah antara ciri-ciri orang munafik. Dan last but not least, wa idza tumina khana. Bila awak percaya dekat dia, dia khianat awak. Ustaz percaya dekat Nur Insyirah. Nur Insyirah, Ustaz beritahu kat awak jangan beritahu kat orang. Tiba-tiba Nur Insyirah pergi buat pengumuman.
Itu pengkhianat nama dia. Nampak? Siapa yang khianat adalah salah satu tanda ciri-ciri orang munafik. Okey dah. Okay, dah habis. Ada soalan berkaitan dengan hadis? Tak ada. Ada soalan? Ya ada. Okey, bagus. Tak nak dengar jawapan je. Okey dah. Okey, habis. Okey, sekarang. Okey. Anak-anak murid Ustaz nak tanya kepada Nur Sofia. Soalan-soalan susah ni saja Nur Sofia je. Nur Sofia. Okey, sekarang ni sepatutnya minggu ni kita belajar tajuk apa? Ya. Tauhid ke, sirah ke, fiqah ke, akhlak ke? Aduh. Aduh. Jatuh pula dah. Apa? Kita nak belajar apa? Kita belajar? Aduh. Ustaz tak buat apa pun. Patutnya kita belajar apa minggu ni? Kejap. Ustaz bagi awak berfikir sekejap. Okay. Hari ni sepatutnya kita belajar apa hari ni? Tengok setengah jam Ustaz tarik awak. Ustaz main, Ustaz cerita-cerita. Ini baru dah masuk tajuk. Kalau Ustaz masuk tajuk awal lagi blur tadi ni. Minggu ni sepatutnya apa? Minggu lepas kita belajar apa? Minggu lepas belajar apa? Lupa lah. Minggu belajar apa? Minggu ni sepatutnya apa? Tauhid. Ya, good. Tauhid. Okay, last. Okay, terima kasih Nur Sofia. Khaira Anissa, tajuk terakhir Tauhid kita belajar apa? Tak apa Nur Sofia. Sayyidina Abu Bakar. Itu sirah. Itu sirah. Tauhid belajar apa lah sekali? Hafiz ada tak tu? Ya, Ustaz. Jangan makan pula kata puasa. Hafiz. Tauhid kita belajar. Last kali belajar tajuk apa? Tajuk Muhammad. Ni muamalat. Itu fiqah sayang. Itu fiqah. Ya haus ke rumah. Bukan. Tak tahu Ustaz. Syirik. Sikit lagi. Bagus. Azim ingat. Sikit lagi. Apa tu? Lepas tajuk ni. Khurafat. Okey. Khurafat. Okey, bagus. Okey, anak murid Ustaz, terang sikit khurafat tu apa? Hafiz. Silakan. Hafiz khurafat. Ya. Khurafat ni kita kita mengaku kita minta pertolongan selain daripada Allah SWT. Itu syirik. Ya. Potato. Kita bukan percaya. Apa tu percayaan yang macam kepercayaan yang karut-marut. Ya, kepercayaan yang karut-mengarut, yang totally mengarut betul-betul. Yang mengarut betul. Okey, Ustaz tanya awak, salah satu contohnya? Letak baju di atas bumbung supaya tak hujan. Bagus. Lagi? Terbang tinggi. Itu tak ada. Lagi? Masuk rumah. Ular masuk rumah. Apa biawak ke tengah jalan. Okey? Okey dah. Okey. Anak-anak murid Ustaz, hari ini kita akan sambung dengan satu tajuk iaitu berkaitan dengan Asmaul Husna. Ustaz nak tanya awak, Ustaz nak tanya kepada Munir Mustaqim. Sebelum tahun lepas kita pun dah pernah belajar berkaitan dengan Asmaul Husna. Boleh Ustaz bagi tahu, apabila awak bagi tahu kat Ustaz apa maksud Asmaul Husna? Wow, soalan Nur Sofia ni susah betul Ustaz nak jawab. Okey, sabar. Nanti Ustaz fikirkan. Okey, Munir. Asmaul Husna maksud dia apa? Nama-nama Allah. Good, sikit lagi. Nama-nama Allah yang sifat Maha Allah pemurah, lagi maha pengasih. Awak kalau bak goreng, hangit nak bagi Okey.
Tengok sini anak-anak murid Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Tahun lepas dia berjelas. Asmaul Husna. Asmaul Husna ni betul. Asmaul Husna ni adalah nama-nama Allah. Okay, Asmaul Husna ni adalah nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang baik. Yang Dengar baik sini. bukan yang Ya, jahat. yang baik. Ustaz ulang. Asma tu maksud dia nama. Asma maksud dia nama. Asma. Husna maksud dia baik. Kalau awak ada nama Hasan baik. Hasan. Husnu. Husnul khatimah. Kematian yang baik. Okay. So asma husna ni adalah nama-nama Allah yang baik. Okey, sekarang ni Ustaz nak tanya kepada awak, nama-nama Allah apa yang awak berasa awak belajar tahun lepas awak masih lagi ingat? Seorang? Ustaz nak tanya setiap seorang. Apa yang awak ingat? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Bagus. Ar-Rahman. Maksud dia apa, Maisarah? Ar-Rahim. Ar-Rahman ni maksudnya Allah yang Maha Pemurah. Ar-Rahim. Ustaz, Allah Maha Penyayang. Ustaz saya ada Ustaz satu. Ya, silakan. Al-Qudus. Al-Qudus. Bagus. Okay. Al-Malik. Al-Qudus maksud dia apa? Dia macam Maha Suci. Bagus. Maha suci. Ingat lagi. Lagi al apa lagi? Al-Malik. Al-Malik. Apa maksud Al-Malik? Yang Maha Berkuasa. Maha berkuasa. Bagus. Masih lagi ingat? Okey. Kaisha. Assalam. Assalam maksud dia apa? Yang Maha Memberi Salam. Yang Maha? 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 Maha Sejahtera. Maha sejahtera. Okey. Maha sejahtera. Betul. Okey, lagi. Assalamualaikum. Al apa Tak lagi? ingat Ustaz? mana yang maha menjaga. Al apa? Alamak. Alamak tak ada. Al apa lagi? Al apa lagi? Al-Mu'min. Al-Mu'min. Al-Mu'min Al-Mu'min apa Al-Mu'min? Al-Mu'min Ustaz ajar terlepas tak ingat lah. Al-Mu'min tak ada sebenarnya. Tapi Ain, awak punya maksud tu dah betul lah. Cuma nama Allah apa? Okey, Sofia Humaira kata Al-Aziz. Apa maksud Al-Aziz? Dia ada satu lagi Al Maha memelihara. Apa? Al-Muhaimin. Bagus. Al-Muhaimin. Bagus. Al-Muhaimin. Bagus. Okey, anak-anak murid Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina. Ustaz rasa tahun lepas kita belajar yang ni je. Al-Aziz yang Maha Perkasa. Okey. Anak-anak murid Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengar baik-baik. Ustaz rasa Ustaz tak pasti Ustaz tersilap ataupun Ustaz rasa betul. Kalau ikutkan tahun lepas tu, Ustaz cerita detail ni. Kalau awak ingat Ustaz cerita betul-betul detail. Ar-Rahman ni apa beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Allah yang Maha Penyayang tu untuk sekali Ar-Rahim Maha Penyayang. Ar-Rahim ni untuk Ar-Rahman untuk semua makhluk. Ar-Rahim ni untuk orang-orang Islam sahaja. orang Islam sahaja. Al-Qudus Ustaz pernah terangkan. Suci Allah ni daripada apa? Daripada bentuk, daripada sifat lain. Semua Ustaz dah cerita. Al-Malik Ustaz cerita detail setiap satu. Tapi end up awak tak habis belajar Asmaul Husna sebab nama-nama Allah ni dia very detail. Kalau Ustaz cerita detail tu, Ustaz rasa awak memang tak akan habis. Awak kata Ustaz tak habis sebab dia terlalu detail. So untuk tahun 99 ini tu ya, Ustaz cerita detail satu-satu. ya, kalau Pada Ustaz kala kita orang nak hafal satu-satu. sebab tu Ustaz fikir anak-anak murid Ustaz fikir tahun ini kalau Ustaz tak habiskan kesian dekat awak. Ustaz pun fikir. So untuk tahun ini kita akan baca, kita akan tengok saja. Kita akan baca dan tahu maksud. Ustaz pun tak tahu maksud keseluruhannya. Bila Ustaz ajar awak pun Ustaz tengah belajar. So minggu untuk tahun ini kita akan pergi ringkas saja. Ustaz tak akan pergi terlalu dalam. Kalau ikut dah banyak dah awak tertinggal ni. Sebab Ustaz terangkan terlalu detail. Tapi positif side dia awak ingat lah. Awak ingat dengan tepat. Tapi bila awak Ustaz cerita baca maksud saja, takut awak terlupa. Tapi sebab awak ni banyak lagi ni. Sekarang baru muka surat 50. Awak ada muka surat sampai 85. Okay, so sekarang ni kita akan pergi sepintas lalu sahaja. Okey, anak-anak murid Ustaz. Hari ni kita akan teruskan dengan nama-nama Allah Asmaul Husna. Yang pertama,
Ustaz nak minta tolong Kaisha, boleh tolong baca Kaisha? Ustaz. Simpan dekat Ustaz 850. 850. Ustaz. Ustaz. Ya. Tak ada ke number 1 kat dalam ni? Nama apa? Tu adik saya Ustaz. Tak, kat dalam yang adik saya. Tugasan. Nama Wan. Tak, tu adik saya. Adik dia. Mana Wan? Tak ada pun. Tu adik saya. Adik dia Ustaz, adik dia. Dekat mana? Jangan. Adik dia. Ustaz Zai. Okey, Ustaz Zai. Okey. Bukan. Okey, terus. Okey, baca ni yang pertama sekali. Nama Allah apa ni? Girl siapa? Okey. Izzah nampak seronok ni Izzah. Okey, terus. Al-Haqqu. Al-Haqqu. Yang Maha benar. Yang Maha benar. Okey, good. Baca yang firman Allah. Ya, Firman boleh. Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Maksud dia? Maksudnya apabila kenyataan yang tersebut membuktikan bahawa sesungguhnya Allah jualah Tuhan yang sebenar-benarnya yang berhak disembah dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan makhluk-makhluk yang mati dan dialah jua yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Okey, terima kasih Amira Aisyah. Okey, dengar. Okey, Al-Haq maksudnya yang maha benar. Okey, kita sepintas selalu saja. Awak kena ingat apa saja yang Allah buat, apa saja yang Allah cakap, apa saja yang Allah berfirman, apa saja tindakan-tindakan Allah, semuanya adalah benda yang betul sekali, yang paling betul. Tak ada siapa dalam dunia ni yang paling betul Allah. Tak ada siapa yang lebih betul melainkan Allah. Allah lah yang Tuhan yang paling betul. Kedua yang paling betul Nabi Muhammad. Ya. Nabi-nabi, ya. Dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan makhluk yang mati. Allah lah yang menghidupkan. Ayat tu kita akan Allah akan hidupkan makhluk yang mati dan Allah yang mematikan yang hidup. Allah lah yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Awak ingat ni je. Allah Al-Haq. Al-Haq maksud dia yang maha benar. Al-Haq maksud dia yang maha benar. Senang. Allah ni, dialah yang paling betul dalam semua sekali, dia paling betul. Okey dah. Okay. Terus kita pergi sepintas lalu saja. Al-Haq maksudnya Allah lah yang paling betul sekali. Okey, seterusnya ini Ustaz nak minta tolong siapa ni baca panjang-panjang. Kita tak apa Khaira. Terima kasih maklum kat Ustaz. Ya Hafiz, silakan. Terima kasih Khaira maklum kat Ustaz. Okey. Ustaz ada 4 minit lagi sebelum Ustaz nak jawab soalan awak dan juga kita nak habis 5 minit awal kan? Okey, terus. Baca tajuk dulu. Baca tajuk dulu. Al-Wakil, yang maha pembela, yang maha memelihara. Okey. Bukan Al-Hafiz ke? Nanti kita akan tengok. Terus. Wa yaquluna ta'atun fa iza barazu min 'indaka bayyata ta'ifatun minkum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Okay, good. Okay, maksudnya? Dan mereka golongan munafik. Kan? Nampak orang munafik. Berkata. Kami taat. Kemudian apabila mereka keluar dari majlismu, segolong dari mereka memutuskan pada malam hari satu rancangan yang lain daripada pengakuan taat yang mereka katakan kemudian. Kepadamu, bukan kemudian. Kepadamu. Sedang Allah perintahkan malaikat menulis apa yang mereka rancangkan itu. Maka berpalinglah wahai Muhammad daripada mereka. Janganlah dihiraukan apa yang mereka rancangkan. Serta dan berserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana cukuplah Allah menjadi pembela yang memeliharamu dari
angkara mereka. Oh. Aqimus salah. Saya baca Aqimus khutbah je. Saya baca khutbah je. Aqimus Saya rasa dia baca salah. komander je Aqimus baca salah. tu. Okey, anak-anak murid Ustaz. Ini cerita berkaitan dengan orang munafik. Nampak orang munafik apa? Depan Rasulullah dia kata kami taat. Tapi bila keluar daripada majlis Rasulullah, dia orang buat rancangan untuk buat something. Dia tak ikut pun apa yang Nabi Muhammad kata. Itu orang munafik. Anak-anak Ustaz, teruk orang munafik ni. Ustaz dah pernah cerita belum orang munafik dekat perang Uhud? Dah kan? Okey, Ustaz pernah cerita. Dah lama. Orang munafik cerita kat perang Uhud. Anak-anak murid Ustaz. So, wa kafa billahi wakila. Dan Allah ni adalah sebaik-baik pembela. Anak-anak murid Ustaz, nanti awak akan belajar nanti. Ustaz tak boleh terangkan sekarang. Kalau tak, dia akan jadi very detail. Awak akan kata, Ustaz, bukan yang maha memelihara Al-Muhaimin ke? Al-Muhaimin pun yang maha memelihara. Kemudian Al-Wakil pun sama. Al-Wakil. Kemudian Al-Hafiz. Semua ni membawa maksud yang lebih kurang sama. Nama saya. Ingat. Al-Hafiz. Nur Muhammad Hafiz. So maksudnya apa? Macam tu juga nanti awak akan belajar. Allah ni maha pengampun. Maha pengampun Allah ni ada banyak. Dia ada Al-Ghafur. Dia ada Al-Ghafur. Al-Ghaffar. Oh, dia banyaknya Al-Ghaffar. Ustaz, Dia ada Al-Ghafir. Apa maksud Ghufran, Ustaz? Ada okey, Al-Ghafur, Itu Al-Ghaffar, kan belakang. Al-Ghafir dengan juga Al-Afu. Ui, banyak Ustaz Al-Afu. Ini semua membawa maksud kepada Allah Maha Mengampun. Tapi ada beza. Ada beza nama Allah, contoh Al-Ghafur, dosa-dosa. Dia macam ni. Kalau nama-nama Allah ni, kalau kita terangkan maksud dia, kita nampak dia semua sama. Tapi kalau kita terang lebih detail, kita baru nampak semua tu sebenarnya tak sama pun. Itu yang Ustaz jadi panjang tu lepas tu. Sebab kalau bila Ustaz masuk detail, dia akan jadi lagi dalam. Tapi buat sekarang kita bincang yang tu saja. Al-Wakil dan juga Al-Haq. Dua. Hari ni kita belajar dua saja nama. Pertama Al-Haq, Allah yang maha benar. Apa-apa saja Allah yang paling betul. Yang kedua Al-Wakil, Allah yang maha pembela. Siapa saja yang nak buat jahat kepada Rasulullah, Allah akan jaga Nabi Muhammad SAW. Okay dah, dua. Kan Ustaz dua. Dua pun dah cukup. Dengan syarat awak beramal dengan dia. Awak ingat. Alamak, Ustaz ada 10 minit, Ustaz. Okay. Okay dah. Cukup. Ustaz kata Ustaz nak berhenti 8.50. Sekarang Ustaz nak jawab soalan. Okay. Anak-anak murid Ustaz, ada dua soalan yang Ustaz tanya. Yang ada orang tanya kepada Ustaz. Pertama, soalan daripada Kaisha. Kaisha tanya Ustaz. Awal-awal tadi, masuk kelas terus tanya Ustaz. Ustaz, kalau orang tu dia dah masuk Islam, tapi dia nak kahwin dengan perempuan yang tak Islam, lepas tu dia ajak perempuan tu masuk Islam, boleh ke? Kan kita tak boleh kahwin dengan orang yang tak Islam. Maksud Ustaz, dia ajak isteri dia masuk Islam, lepas kahwin boleh ke? Okey, anak-anak murid Ustaz, kita tak boleh kahwin dengan orang selain daripada Islam. Katakan Hafiz nak kahwin dengan orang Korea. Dengan syarat orang Korea tu mesti Islam dulu. Level. Tak Ustaz. Tapi Ustaz, cerita Hafiz, if you actually done Sabar. that. Bagi Ustaz terangkan dulu. Okey. Kalau lelaki dia nak kahwin dengan perempuan, dia tak Islam. Dia kena masuk Islam dulu baru boleh kahwin. Dia tak boleh kahwin dulu baru masuk Islam. Dia kena Islam dulu baru boleh kahwin. Nur Sofia, katakan Nur Sofia nanti jodoh dia dengan Jungkook, katakan. Jongkok dah tu dah dia. Dah Contoh. tua dah tu. Wangso. Jungkook dia dulu kena masuk Islam dulu baru boleh kahwin dengan Nur Sofia. Faham? Aku Maksudnya rasa kalau key dia, Wangso. sabarlah Ustaz tengah terang ni. Hafiz. Sabar. Hafiz, rasanya. Key dia adalah pastikan dia tu masuk Islam dulu baru boleh kahwin dengan kita. Ustaz, kalau dia tak tahu macam mana, jangan risau. Awak pergi, contoh awak, okey, dia nak masuk Islam. Kita lah kena terangkan kepada dia. Contoh kalau perempuan nak kahwin dengan lelaki, lelaki tu kena masuk Islam dulu. Awak kena bagi tahu, saya tak boleh kahwin dengan awak melainkan awak masuk Islam. Saya tak nak masuk Islam. Awak tak boleh kahwin. Awak tak boleh tukar pergi agama dia, tak boleh. Itu dah jadi murtad. So awak kena pastikan kalau awak tak masuk Islam, habislah cinta kita. Okeylah, habis dah. Semua bawa diri masing-masing jadi macam drama. Pergi duduk benda. Ustaz. Ya, silakan Aras. Kalau diorang bukan orang Islam tau. Mula-mula nak kahwin, lepas tu tiba-tiba isteri dia atau suami dia tiba-tiba nak ni masuk Islam. Yang dia punya pasangan satu lagi tu kena ke masuk Islam? Oh, soalan yang bagus.
setakat yang ustaz belajar, once bila seorang dah masuk Islam, seorang lagi tu kena masuk Islam. Kalau tak, tak boleh. Kalau tak, perkahwinan tu tak ada dibolehkan. ceraikan lah. Nanti ustaz akan cari balik. Tapi setakat yang ustaz belajar, perkahwinan tu dia tak boleh teruskan. Dia tak boleh teruskan perkahwinan tu. Sebab seorang Islam, seorang tak Islam tak boleh. Islam tak benarkan jadi macam tu. Dia mesti masuk Islam kedua-duanya. Nanti ustaz akan cari balik. Tapi setakat yang ustaz belajar macam tu. Okey. Faham? Okey. Anak-anak murid ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ada lagi 3 minit lagi. Soalan Nur. Ya, Kaisha ada soalan? Kaisha? Ada Ustaz, saya tak ada. Nak tanya soalan? Tak ada. Saya nak tanya satu. Okey, silakan. Contohkan kalau kau Ustaz katakan tak boleh main 5 benda kan. 3 benda kan. Ya. Kalau waktu tengah tidur tu tiba-tiba kita terlafaz cerai kan. Ya. Isteri kita tu boleh terjejas ke? Jejas lah. Awak main-main dengan dia kan. Saya ceraikan awak. Alamak, tak jadilah. Tak ada. Dia akan jadi. Okey, ingat. Talak ni dia ada 3 saja. Panjang. Dah. Okey dah. Okey, anak-anak murid ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, dengar sini baik-baik. Okey, soalan daripada Nur Sofia. Okey, Azim, awak tulis kejap lagi. Ustaz baca. Okey, soalan Nur Sofia. Ustaz, yin dan yang tu khurafat ke? Yin dan yang tu kepercayaan masyarakat orang Cina kan? Ustaz. Yin dan yang ni kepercayaan orang Cina. Orang Melayu, Ustaz rasa dia, orang Islam, Ustaz rasa dia tak percaya dan yin dan yang ni. Kan yin dan yang, yin positif, negatif kan, dia macam bentuk ninja tu kan. Dalam bentuk kuku panda. Tapi cantik lah dia punya design tu. Ya, cantik tak apa, tapi awak janganlah percaya yin dan yang tu. Okay. Oh, yin dan yang tak boleh percaya. Itu pasal apa pun? Yin dan yang ni awak kena tengoklah apa kepercayaan dia. Apa kepercayaan dia, Ustaz? Apa Kalau percaya dosa ke, kan kalau Ustaz terangkan yin dan yang tu panjang pula cerita dia, awak nak habis awal ke tidak? Tak nak. Tak nak pula. Nak hari ni je. Yin dan yang ni, aduh awak ni memaksa Ustaz betul lah. Okay. Yin dan yang ni macam ni. Awak kalau Ustaz tanya, Ustaz kalau Ustaz nak jawab, tapi yin dan yang. Yin dan yang ni, ini yin dan yang. It is, nampak tu, in ancient Chinese, dia kepercayaan masyarakat Cina. Yin and yang is a concept of dualism. Describely how obviously opposite or contrary. Maksudnya, dia ada kuasa dua yang berbeza. Kalau satu kuat, satu lemah. Satu positif, satu negatif. Macam tu lah. Dia panjang lah cerita ni. Kalau saya nak cerita. Tapi saya peliknya, kenapa butang hitam berada kat butang putih? Kalau butang hitam tu kat butang hitam, mana nak nampak butang tu? Oh, ya. Okay, Ustaz. Mana yin, mana yang? Yin saya ingat Ustaz warna putih. Saya ingat Ustaz. Yin saya ingat Ustaz. Sorry. Yin warna hitam. Yin warna hitam. Yang warna putih. Ya Allah, ya Rabbi, apa benda yang kita belajar ni? Aduh. Okay, fascism, apakah benda fascism, authorism tu apa? Ingat, tu Ustaz kata panjang cerita dia. Okay, ingat apa-apa saja Allah Subhanahu Wa Taala ni lah yang paling berkuasa. Ini semua. Okay, anak-anak murid Ustaz. Untuk kelas pada esok hari, kita nak buat lain sikit anak murid Ustaz. Apa tak ada aktiviti? Memandangkan bulan depan, minggu depan kita cuti. Ustaz, saya dah tanya kenapa co-curriculum ditangguhkan? Kenapa minggu co-curriculum ditangguhkan? Panjang cerita dia. Alah, Ustaz dia. Pendek kan? Anak-anak murid Ustaz, hari Khamis awak kemungkinan hari Khamis kita akan ada program. Kita akan ada forum. Awak tak belajar, awak akan ada forum macam hari tu. Dengan siapa, Ustaz? Dengan Al-Fadil, Al-Ustaz, Al-Syekh, entah, tak tahu. Okey, anak-anak murid Ustaz, dengar. Okey, so untuk esok Ustaz ada bagi kerja untuk awak untuk esok. Okey. Untuk esok, Asyik, okey, untuk esok Ustaz rasa nak tukar style sikit. Esok Ustaz nak awak semua, setiap seorang daripada awak, Ustaz nak awak carilah apa-apa pun cerita ataupun video yang mana awak bila awak pernah tengok video tu, dia rasa awak ada rasa satu semangat ataupun awak rasa awak belajar something daripada video tu. Esok Ustaz akan benarkan awak share. Katakan, Nur Insyirah, Ustaz, saya ada jumpa satu video. Bila saya tengok video ni, saya rasa saya belajar something. Esok Ustaz nak setiap seorang daripada awak share
Share video yang bila awak tengok pasal awak kena present dekat kawan-kawan. Ustaz boleh tak kalau kita baca daripada buku ke? Okey, sabar. Kalau video, maksudnya awak dah present video kan? Ustaz, betul awak kena terang. Saya rasa video ni saya dapat semangat sebab bila saya tengok video ni, saya rasa saya belajar sesuatu. Saya belajar, dah. Video macam mana tak kisah, asalkan bukan video mengarut. Ini kejap lagi geng-geng army ni pasang lagu BTS, Ustaz tembak awak. Kan lagu-lagu Ustaz tak terima tiba-tiba nak pasang lagu Dola ke Doli ke. Tapi kalau pasal lagu Surah Al-Fatih Ustaz, saya dapat motivasi daripada lagu. Tak ada masalah. Dengan syarat lagu tu macam Omar Hana ke, Didi and Friend ke, tu tak ada masalah. Maksud Ustaz lagu-lagu yang tak ada lagu-lagu yang tak ada manfaat ni Ustaz tak nak. Okey Ustaz, kalau video kalau tak ada kena dengan tasawuf tak payah. Bukan tak payah pula. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Video tu berkaitan dengan maths ke, dengan sains ke, dengan tumbuh-tumbuhan ke, tak ada masalah. Asalkan apa yang awak nak terang ke Ustaz, bila saya tengok benda ni, saya rasa ada something lah Ustaz. Saya rasa saya belajar sesuatu. Apa awak belajar? Tapi Ustaz, kalau cerita pasal Ustaz, mic saya rosak macam mana? Okey, boleh Hazim. Awak share je. Awak tulis, awak share, nanti Ustaz akan bacakan untuk awak. Okey, Ustaz tak faham. Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Ustaz ulang sekali lagi, sabar. Ustaz ulang sekali lagi. Sabar, Ustaz tembak awak nanti. Sabar. Okey, ingat. Esok, Ustaz benarkan awak share apa sahaja video ataupun cerita yang mana bila awak pernah tengok video tu, tengok macam Ustaz kan. Ustaz suka tengok Kung Fu Panda. So, Ustaz share kat awak. Ustaz dapat something dengan Kung Fu Panda. Contoh. So, Ustaz nak awak macam tu, awak cari Ustaz, saya ada tengok cerita kartun Tom and Jerry. Kenapa awak share? Awak share. Sabar. Ustaz kata kalau awak bercakap, macam ni Ustaz nak habis. Sabar. Awak share lah cerita apa yang awak tahu, awak terangkan. Jangan cerita sejam. Ustaz, saya ada satu movie Ustaz. Bukan movie. Ustaz tak nak movie. Sikit je. Ustaz, saya tengok ni, lepas tu saya rasa kita ni kena tolong sesama kawan kita. So, saya tengok ni, saya rasa semangat. Saya rasa seronok. Okey, contoh. Kalau rasa sedih, Ustaz? Tak ada masalah. Ustaz, saya tak ada video. Boleh tak saya nak bercerita kisah sebenar? Kisah benar pakcik saya. Saya dengar kisah pakcik saya. Ni saya nak cerita. Boleh, tak ada masalah. Setiap seorang tak ada masalah Ustaz benarkan. Okey. Awak tak nak video. Awak nak bercerita. Boleh, Ustaz benarkan. Ustaz, kena ada kaitan dengan tasawur ke? Tak payah ada kaitan dengan tasawur pun tak apa. Asalkan esok Ustaz akan bagi tahu kenapa Ustaz buat macam ni. Apa yang Ustaz nak esok tu bila Ustaz? Kelas kita esok lah. Pukul berapa kelas kita esok? Esok kelas kita pukul 10.40. 91 minit dah Ustaz. Okey. Dan Sofia dah faham dah Sofia? Okey. Apa saja yang membuatkan awak rasa motivate? Ustaz, siapa geng-geng army Ustaz? Geng army. Awak tahu siapa geng army? Malah cakap lah. Ni kalau dia Ustaz pegang rahsia dia orang. Okey, tak apa. Okay, I think that's all from me. Kita jumpa esok insyaAllah. Ustaz ternanti-nanti esok. Apa yang membuatkan awak rasa semangat ni? Ustaz nak tengok. Okay, Ustaz. Love song boleh? Love song tak payahlah. Love song ni kenapa? Tak nak lah lagu tu bagi yang semangat sikit lah. Ni lagu-lagu cinta ni tak nak lah. Astaghfirullahaladzim. Apa kau dengar ni? Okay, I think that's all from me. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as innal insana fi khusyi allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Selain daripada Kaisha, Azim, Hafiz dan beberapa orang lain yang kamera rosak, Ustaz nak berterima kasih kepada Maisarah dan Nur sebab dia orang buka kamera yang membuatkan Ustaz boleh tengok muka dia. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.